Salam sejahtera, salam berdani kepada semua penonton yang menonton podcast kita pada hari ini. Nama saya Denny Martin, saya selaku host Anda dalam episod kali ini. Dalam episod ini, kita akan membincangkan peranan bagi setiap pengurus di dalam sebuah organisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan pengurus-pengurus yang berkaliber daripada syarikat A04 Berhad. Encik Habib sebagai pengurus pengeluaran, Encik Suhaila sebagai pengurus kewangan, Encik Siti sebagai pengurus pemasaran, dan Encik Katul sebagai pengurus sumber manusia. Okey, baiklah, Encik Habib sebagai pengurus pengeluaran, apakah peranan Encik untuk menjalankan tugas Encik dalam organisasi? Baiklah. Peranan saya sebagai seorang pengurus pengeluaran adalah untuk memastikan proses pengeluaran adalah cekap, mengikut SOP yang telah ditetapkan dan mengikut standard kualiti barangan yang akan dikeluarkan. Dalam kerjaan saya ini, saya akan membuat penyelenggaraan, saya akan membuat juga jadual kerja untuk staf-staf saya di dalam organisasi. Jadi di sini saya akan memastikan mereka bekerja dengan cekap dan tekun, utamanya dari segi pengeluaran. Jadi pengeluaran untuk produk ini sangat penting bagi kita supaya tiada pembeli yang komplain ataupun mengadu tentang kerosakan bagi pengeluaran. Disitulah kita harus mengutamakan kualiti yang akan dikeluarkan. Jadi itulah peranan saya sebagai seorang pengurus pengeluaran. Terima kasih Encik Habib, sungguh bernas idea yang telah dikemukakan. Seterusnya, Encik Suhaila sebagai pengurus kewangan, apakah tanggungjawab yang dipikul oleh Encik dalam organisasi? Okey, baiklah, terima kasih host Denny. Baiklah, saya akan menerangkan tentang peranan saya iaitu sebagai pengurus kewangan. Semestinya peranan saya ini sangat berkait rapat dengan kewangan dan itu merupakan tugas yang memang diberikan kepada saya. Okay. Peranan saya yang pertama ialah membuat perancangan kewangan. Contohnya aliran tunai, bajet dan juga sumber modal syarikat. Seterusnya, saya juga berperanan untuk mengawal kewangan yang berlaku dalam syarikat itu, supaya tidak berlaku pembaziran lah di dalam syarikat itu. Saya juga perlu memastikan kos yang dikeluarkan oleh syarikat itu berpadanan dengan jumlah hasil. Maksudnya, kos tu dia tidak boleh lebih daripada hasil. Sebab itu boleh menunjukkan yang syarikat akan rugilah. Okey, baiklah. Seterusnya peranan saya ialah saya berperanan penting juga dalam pengurusan modal dan pelaburan. Saya juga perlu membuat keputusan pelaburan yang menguntungkan syarikat. Itu sebagai saya punya peranan lah. Dan yang last sekali, saya juga berperanan untuk mengurus risiko kewangan. Seperti kita tahu kan, syarikat ni dia semestinya akan menghadapi berbagai risiko lah. Risiko yang boleh menyebabkan syarikat tu rugi, belanja duit. Gitu. Dan tidak semua pun customer tu, pelanggan-pelanggan kita akan membayar balik pembelian mereka secara kredit. Hutang lapuk tu dia semestinya ada dalam syarikat. Okey, itulah yang saya perlu urus. Contohnya kadar faedah, pasaran pun tidak tetapkan. Ya, betul. Pasaran yang sentiasa berubah-ubah dan juga hutang lapuk. Itu sahaja daripada saya. Okey, kita balik kepada Encik Siti sebagai pengurus pemasaran. Apakah boleh cerita macam sedikit tentang fungsi utama atau peranan sebagai pengurus pemasaran?
terima kasih kepada Encik Denny. Saya akan menerangkan tentang peranan saya sebagai pengurus pemasaran. Saya sebagai pengurus pemasaran akan mengkaji strategi pemasaran. Contohnya, saya akan menentukan sasaran pasaran, kaedah promosi, harga dan strategi dan saluran pengedaran yang sesuai untuk syarikat. Seterusnya, saya akan menganalisis pasaran dan pesaing. Saya akan mengkaji tentang keperluan pelanggan dan strategi pesaing di syarikat lain untuk membuat keputusan yang betul dan tepat. Kemudian, saya akan membuat promosi dan iklan melalui media cetak dan media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok untuk menarik minat pelanggan dan meningkatkan kesedaran jenama terhadap produk syarikat. Dan last sekali, saya akan membina hubungan dengan pelanggan. Terakhir sekali, saya akan membina hubungan dengan pelanggan. Saya akan memastikan kesetiaan mereka terhadap syarikat kami. Okey, tidak lain tidak bukan Cik Katul sebagai seorang pengurus sumber manusia ya. Apakah tanggungjawab yang harus Cik Katul galas di syarikat Cik? Peranan saya yang pertama adalah merancang pengambilan tenaga kerja dengan buat iklan bagi menarik orang luar untuk bekerja di dalam syarikat kita. Saya juga akan mengadakan pengurukan dan menganalisis pengambilan pekerja tersebut dengan melihat kriteria yang syarikat inginkan, kita dapat mengambil pekerja dengan baik. Hal ini mampu meningkatkan pengeluaran kita dalam syarikat. Seterusnya, saya juga sebagai pengurus sumber manusia akan memastikan pekerja mendapat gaji yang setimpal dengan kerja mereka. Bagi pekerja yang berprestasi baik, mereka akan diberikan bonus seperti allowance dan cuti. Seterusnya, saya akan memastikan pekerja mendapat suasana pekerjaan yang baik dan mereka akan merasa selamat berada di syarikat kita. Akhir sekali, saya akan memastikan syarikat mematuhi peraturan undang-undang buruh seperti Akta Buruh serta syarikat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Itu sahaja peranan saya sebagai sumber manusia. Sudah tiba penghujung di dalam episod podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua panel yang sudi untuk berkongsi peranan mereka sebagai pengurus di syarikat A04 Berhad. Setiap pengurus mempunyai peranan yang masing-masing yang saling melengkapi, sama ada dari aspek pengeluaran, aspek keuangan, aspek pemasaran dan sumber manusia. Jadi semua ini memerlukan kerjasama, kata pepatah bagai haul dengan terdiri. Maka dengan itu berakhirlah semua podcast kita pada ini dan kita akan berjumpa lagi pada episod yang seterusnya. Salam sejahtera dan salam berdani kepada semua penonton yang menonton episod kita pada hari ini. Saya Denny Martin, selaku host anda dalam episod ini. Kita akan membincangkan semua peranan yang penting. Semua peranan penting setiap pengurus di dalam sesebuah organisasi. Repeat. Yang Okay. Jadi ayat sisa bersama saya ialah barisan pengurus yang berkali 1, 2, 3. Okey, baiklah. Terima kasih host Denny. Baiklah, saya akan menerangkan peranan saya sebagai pengurus kewangan. Peranan saya yang pertama ialah semestinya untuk membuat perancangan kewangan. Contohnya, saya buat perancangan kewangan ni melalui
aliran tunai, budget, ataupun sumber. Shit, tidak. Kalau boleh shoot kat sini kan. Jangan sana juga. Tengok kau punya. Ya, Oke. it's like kita cakap-cakap di satu. Oke. Sabar. Apa kita aja? Keperluan modal syarikat. Oke. Ulang ah. Oke. Ready? Oke, baiklah. Terima kasih host Denny. Saya akan menerangkan tentang peranan saya sebagai pengurus keuangan. Peranan saya yang pertama semestinya tentang berkaitan dengan keuangan. Ulang. Semua jawab berkaitan dengan keuangan. Ulang. Peranan mereka sebentar tadi. Berkongsi. Peranan sudi. Konsumsi untuk berkongsi. Maka jelaslah bahawa masyarakat tak akan beroperasi jika tidak ada pengurus-pengurus yang berkaliber macam ini. Jadi Masyarakat. organisasi Allah ya Allah. Login. Ya. Terima kasih kepada semua panel kerana sudi untuk berkongsi tentang peranan mereka sebentar tadi. Jelaslah bahawa semua pengurus mereka mempunyai peranan yang tersendiri, sama ada dari aspek kewangan, pemasaran, pengeluaran ataupun sumber manusia. Semua bahagian ini memainkan peranan yang sangat tinggi dalam satu organisasi supaya sebuah organisasi boleh berjalan dengan lancar dan cekap. Maka semua ini tidak akan berlaku jika tidak ada kerjasama antara satu sama lain. Sebab kata pepatah, bagai air dengan tebing. Kata-kata. Okay. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih atas sudi mendengar. Terbalik. Terima kasih kerana sudi mendengar pembincangan kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya.